bersama untuk pindaan Akta Pendidikan Wajib APW Penggal 211 umur wajib bersekolah 6 tahun kepada 5 tahun. Panjang tajuknya, tapi anda tahu apakah yang akan dikongsikan bersama dengan narasumber yang sudah pun hadir di studio pada kali ini. Kita bawakan nama yang tidak asing lagi, Puan Syarinah Suhaimi, merupakan Ketua Unit Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mungkin penonton kita ni melihat katanya macam familiar bah. Macam pernah melihat. Jadi mungkin memang ada yang pernah melihat juga, tapi pada kali ini untuk memberi kekan lagi berkenaan dengan tajuk wawancara kita pada hari ini. Ya, alhamdulillah. Jadi memang satu tajuk yang menarik yang kita kongsikan. Mungkin ada yang sudah pun mengetahui berkenaan dengan tajuk ini, tapi ingin mengetahui lebih lanjut lagi dan penerangan lebih jelas lagi bersama dengan kita, iaitu Yang Mulia Puan Dayang Syarinah binti Hawang Haji Suhaimi, merupakan Ketua Unit Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kementerian Pendidikan. Jadi seperti yang telah pun diberikan tadi mengenai dengan tajuk kita, iaitu berkenaan dengan pindaan Akta Pendidikan Wajib APW Penggal 211 umur wajib bersekolah 6 tahun kepada 5 tahun. Jadi mungkin Puan Syarinah dapat mengongsikan kepada kita dan juga penonton kita lebih lanjut mengenai dengan tajuk kita pada kali ini. Silakan Puan. Terima kasih Mahira dan Nadira. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau kita bercakap tentang pindaan Akta Pendidikan Wajib Penggal 211 ini, ia sebenarnya adalah merupakan berkaitan umur wajib kanak-kanak bersekolah yang dari 6 tahun ke 5 tahun ya. Dan ini adalah pada menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena majlis sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam kali ke-33 pada tahun 2023 bulan September lepas ya. Jadi pindaan ini mewajibkan kanak-kanak yang berumur 5 tahun untuk bersekolah, khususnya mereka yang terdiri daripada warga negara Brunei Darussalam dan bermastautin di negara ini. Jadi bagi kanak-kanak yang mencapai umur 5 tahun pada 31 Disember, jadi cut off-nya adalah pada 31 Disember, mereka diwajibkan mendaftar untuk kemasukan prasekolah pada tahun berikutnya. Jadi itulah sedikit sebanyak ya mukadimah kita berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Namun di kesempatan ini ingin juga ditanyakan pada Puan, sebenarnya bila para ibu bapa ataupun penjagaan ini dapat mendaftarkan anak-anak mereka yang sudah mencapai umur 5 tahun untuk mengikuti sesi persekolahan bermula Januari 2024 ini? Baik, sebenarnya Nadira ya, pembukaan bagi pendaftaran untuk kemasukan ke prasekolah telah pun dibuka sekitar April lalu, dan ianya dibukakan kepada kanak-kanak mengikuti kelas pra di sekolah-sekolah rendah kerajaan. Jadi bagi kanak-kanak yang belum berkesempatan untuk membuat pendaftaran, mereka masih diberi peluang untuk mendaftar di sekolah rendah kerajaan masing-masing. Kalau kita merujuk surat pemberitahuan Kementerian Pendidikan bilangan 6/2023, ada 3 perkara utama sebenarnya yang perlu kita ambil kira. Pertama adalah bagi kanak-kanak yang akan bersekolah untuk kemasukan ke prasekolah pada tahun 2024, mereka hendaklah mencapai umur 5 tahun pada 31 Disember 2023 ini, iaitu lahir sebelum 1 Januari 2019 maksud saya. Wah, 2029 ke depan ya. Advance ya. Baik, 2019 betulnya. Jadi kedua, pertimbangan khas bagi yang lahir pada 1 Januari 2019 dan selepasnya adalah tidak diterima untuk pendaftaran kemasukan prasekolah untuk tahun 2024. Jadi mereka bolehlah mendaftar bagi sesi prasekolah di tahun berikutnya. Dan yang ketiga, kemasukan murid-murid bagi tahun 2024 prasekolah akan ditetapkan oleh sekolah masing-masing. Jadi di kesempatan ini juga pihak Kementerian Pendidikan sukacita menyeru dan menasihatkan para ibu bapa atau penjaga untuk memberi kerjasama bagi memastikan anak-anak mereka hadir sesi persekolahan supaya mereka tidak tercicir dan juga mendapat pendidikan yang berkualiti. Dan lebih-lebih lagi bagi yang masih dalam lingkungan
Akta Pendidikan Wajib kita ya. Dan sementara itu mana-mana pelajar yang dalam lingkungan Akta Pendidikan Wajib sebenarnya antara 5 tahun hinggalah ke 14 tahun dan mereka dan yang telah lama tidak hadir ke sekolah, jadi mereka adalah dialu-alukan untuk menghubungi sekolah ataupun melapor ke sekolah di kawasan mereka. Ataupun mereka boleh mendapat nasihat dan berhubung terus ke Jabatan Sosial Sekolah di bahagian hal ehwal pelajar. Bagi mereka yang mudah rasanya untuk menghubungi melalui talian telefon, mereka boleh menghubungi bahagian hal ehwal pelajar di talian 741 3059. Ataupun di Pejabat Hal Ehwal Pelajar di tingkat 5 Jabatan Sekolah-Sekolah Bangunan Ong Som Peng di Bandar Seri Begawan. Jadi mungkin sekali lagi dapat dikongsikan Puan, berapa nombor taliannya? 741-3059. Betul. Ataupun boleh menghubungi di pejabat mana tu, bahagian Hal Ehwal Pelajar tingkat 5 Jabatan Sekolah-Sekolah. Macam meniru sedikit melihat jawapan. Melihat jawapannya. Alhamdulillah. Jadi mungkin Puan dapat juga menerangkan secara ringkasnya perbezaan antara Akta Pendidikan Wajib Penggal 211 dan pindaan Akta Pendidikan Wajib Penggal 211 yang berkaitan dengan umur wajib kanak-kanak bersekolah dari 6 tahun kepada 5 tahun sekarang ni Puan. Ya. Jadi, terima kasih Mahira. Ya. Jadi Akta Pendidikan Wajib Penggal 211 sebelum ini hanya mewajibkan pelajar-pelajar yang mencapai umur 6 tahun untuk bersekolah, iaitu mereka yang menuntut dalam peringkat tahun 1 ataupun darjah 1 ya. Dan manakala dengan pindaan ini kanak-kanak yang mencapai umur 5 tahun adalah diwajibkan untuk bersekolah, iaitu dalam darjah pra di sekolah-sekolah rendah kerajaan yang sebelumnya mereka ini tidak diwajibkan bersekolah. Jadi sebelum ini prasekolah cuma merupakan satu pilihan dan bermula 2024 nanti ianya menjadi satu kewajipan. Jadi sebelum ini prasekolah itu yang seperti Puan kongsikan tadi adalah pilihan, tapi bermula 2024 ia akan jadi satu kewajipan. Ya, betul? diwajibkan. Ya. Diwajibkan. Tapi sebenarnya kenapa pindaan ini dilaksanakan ni Puan? Apa objektifnya sebenarnya? Jadi matlamat utama kita ya sebenarnya pendidikan awal kanak-kanak merupakan satu keutamaan dari dan pelaburan yang kita anggap yang dianggap oleh Kerajaan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sebagai usaha mencapai kecemerlangan bagi mewujudkan sebuah negara berpendidikan dan berkemahiran tinggi menjelang 2035. Dan matlamat utama bagi pindaan ini dilaksanakan adalah untuk memastikan setiap kanak-kanak di negara ini diberikan peluang dan akses yang sama kepada pendidikan yang berkualiti dari sejak awal umur mereka lagi, yang mana ianya adalah selaras dengan Pelan Strategik Kementerian Pendidikan dan komitmen di peringkat antarabangsa. Selain itu juga bagi mewajibkan kanak-kanak bersekolah dari umur 5 tahun adalah untuk mengukuhkan lagi pendidikan awal kanak-kanak yang merupakan aspek utama dalam membina asas pendidikan inklusif, keupayaan kognitif dan aspek sosial dan emosi kanak-kanak. Ya, Alhamdulillah. Jadi bagaimana pula dengan kanak-kanak yang berkeperluan khas? Adakah mereka ni perlu mematuhi pindaan Akta Pendidikan Wajib Penggal 211 ni Puan? Ya, baik Mahirah ya. Seperti mana jua Akta Pendidikan Wajib Penggal 211 sebelum ini, kanak-kanak yang berkeperluan khas adalah juga diwajibkan untuk bersekolah dengan diberikan akses dan jadual-jadual yang tertentu mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Khas. Walau bagaimanapun terdapat kes-kes pengecualian bagi pelajar-pelajar yang mempunyai keperluan tahap tinggi yang mungkin memerlukan penempatan pembelajaran khas di pusat-pusat khusus atau sekolah khas yang biasanya ditubuhkan oleh pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO. Dan pelajar-pelajar tersebut akan ditempatkan di sekolah-sekolah khas melalui proses penilaian yang bersesuaian. Perkara ini juga ada digariskan dalam Seksyen 30-1 Akta Pendidikan Penggal 210 menetapkan Menteri Pendidikan perlu menyediakan pendidikan khas di sekolah rendah atau menengah
kerajaan yang dianggap sesuai dan di mana-mana sekolah khas yang ditubuhkan oleh menteri. Jadi itulah sedikit sebanyak ya perkongsian berkenaan dengan pindaan akta ini. Namun Jo Puan, ingin ditanyakan dengan 2024 yang sudah hampir menjelang tiba ni Puan, bagaimana dengan keadaan pendaftaran prasekolah pada ketika ini? Ya, baik ya Nadira. Alhamdulillah, sejak pendaftaran masuk ke prasekolah dibukakan bermula April lalu sehinggalah November, kita mencatatkan 102 pendaftaran kanak-kanak untuk masuk ke prasekolah kerajaan di daerah Temburong. Di daerah Brunei Muara pula kita mencatat kemasukan pendaftaran seramai 1,926 orang kanak-kanak, dan di daerah Tutong 379 orang kanak-kanak, dan di daerah Belait pula seramai 385 orang kanak-kanak berumur 5 tahun telah didaftarkan ke prasekolah kerajaan untuk tahun depan. Jadi ini membayangkan kesedaran ibu bapa memang alhamdulillah sedia ada untuk memberikan ataupun menjamin pendidikan anak-anak mereka ya. Dan dengan jumlah yang telah saya maklumkan sebentar tadi itu, pendaftaran yang diterima dari seluruh negara setakat penghujung November adalah seramai 2,792 orang kanak-kanak. Dan dalam masa yang sama ya, bagi pendaftaran lewat, kita masih menerimanya, dan para ibu bapa bolehlah menghubungi sekolah rendah kerajaan masing-masing. Okey, jadi untuk merumuskan kembali sedikit sebanyak perkongsian Puan sebentar tadi, setakat ini kalau kita ni dapat bagi nombor, jumlah pendaftaran yang diterima dari seluruh negara setakat penghujung November adalah seramai 2,792 orang kanak-kanak. Ramai ya, angka yang tinggi ya. Jadi sekali lagi kita kongsikan bagi kanak-kanak yang mencapai umur 5 tahun ya, pada 31 Disember adalah diwajibkan mendaftar bagi kemasukan prasekolah bermula awal tahun berikutnya. Nampaknya kita ada satu video. Ya, kita ada satu tayangan klip video berkenaan dengan pindaan akta ini, kita saksikan bersama. Maka sehubungan itu, PT Sukacita memperkenankan bagi pindaan ke atas Akta Pendidikan Wajib Penggal 211 yang berkaitan dengan umur wajib kanak-kanak bersekolah di negara ini, iaitu dari 6 tahun kepada 5 tahun. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan sempena Majlis Sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam kali ke-33 tahun 2023 bagi pindaan ke atas Akta Pendidikan Wajib Penggal 211 yang berkaitan dengan umur wajib kanak-kanak bersekolah di negara ini, iaitu dari 6 tahun kepada 5 tahun. Pindaan ini mewajibkan kanak-kanak yang mencapai umur 5 tahun untuk bersekolah, khususnya mereka yang terdiri daripada warga negara Brunei Darussalam dan yang bermastautin di negara Brunei Darussalam. Kanak-kanak yang mencapai umur 5 tahun pada 31 Disember adalah diwajibkan mendaftar bagi kemasukan prasekolah bermula pada awal tahun berikutnya. Di kesempatan ini, pihak Kementerian Pendidikan sukacita menyeru dan menasihatkan para ibu bapa atau penjaga untuk memberikan kerjasama bagi memastikan anak-anak BIS kita menghadiri sesi persekolahan agar tidak tercicir dalam mendapatkan pendidikan. Sementara itu, mana-mana kanak-kanak yang berumur dalam lingkungan Akta Pendidikan Wajib, iaitu mereka yang berumur 5 hingga 14 tahun, iaitu yang belum mencapai umur 15 tahun dan telah lama meninggalkan alam persekolahan atau tidak menghadiri sesi persekolahan atas sebab-sebab tertentu. Kementerian Pendidikan sentiasa mengalu-alukan mereka untuk mendaftar, melapor dan menghadiri sesi persekolahan dengan berhubung terus sekolah masing-masing atau menghubungi bahagian hal ehwal pelajar tingkat 5 Jabatan Sekolah-Sekolah, Bangunan Ong Sung Ping, Bandar Seri Begawan di talian
741 3059. Masih bersama dengan kami dengan tajuk pindaan akta pendidikan wajib penggal 211 umur wajib bersekolah 6 tahun ke 5 tahun. Jadi soalan yang belum terjawab itu apa, Mahira? Jadi kita ada beberapa soalan yang ingin kita kongsikan sebelum kita melabuhkan segmen wawancara kita. Jadi Puan, mungkin dapat dikongsikan bersama kita dan juga penonton kita. Macam mana dengan pendaftaran anak sekolah 5 tahun kebelakangan ini, Puan? Jika lebih awal tadi kita memaklumkan hampir 3,000, iaitu 2,792 orang kanak-kanak telah didaftarkan, dan ini sebenarnya merupakan angka yang lebih kurang stabil bagi negara kita, dan kita menjangka ianya akan meningkat dengan nanti penerimaan pendaftaran-pendaftaran lewat dan jika kita melihat trend di 5 tahun kebelakangan, pendaftaran kemasukan ke sekolah-sekolah rendah kerajaan dan juga swasta kadarnya adalah melebihi 95% di 5 tahun kebelakangan ini. Jadi ini merupakan satu petunjuk bahawa kemasukan dan kesedaran ibu bapa amat tinggi, bukan setakat di sekolah-sekolah swasta tetapi juga di sekolah-sekolah pra, di sekolah-sekolah rendah kerajaan. Dan dengan dasar kita untuk memberikan pendidikan yang berkualiti dan juga pendidikan kepada semua anak-anak, ia juga selaras dengan hala tuju yang ingin dicapai oleh pihak Kementerian Pendidikan. Jadi itulah di antara yang dikongsikan. Bagaimana dengan pendaftaran prasekolah 5 tahun kebelakangan telah pun dikongsikan dengan narasumber kita. Namun dengan tajuk kita pada hari ini mungkin ada sedikit sebanyak rumusan, ringkasan yang ingin Puan kongsikan. Silakan Puan. Baik, rumusannya adalah apa yang penting adalah kita menjaga kebajikan dan kepentingan kanak-kanak kita, khasnya mereka yang berumur 5 tahun dan hala tuju kita dalam melaksanakan pindaan akta pendidikan wajib ini juga adalah selaras kalau kita bandingkan pencapaian ataupun piawaian di peringkat serantau dan juga antarabangsa. Bagi keahlian negara dalam SIMIO, SIMIO ini ringkasnya adalah Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara dan juga keahlian negara dalam UNESCO. Langkah ini merupakan adalah hala tuju yang betul dan kita anggap amat penting bagi menjamin pendidikan buat anak-anak kita kerana melalui Education Sustainable Development Goals dalam UNESCO, ia merupakan salah satu pemedulian dan juga pendidikan kanak-kanak, kanak-kanak lelaki dan juga kanak-kanak perempuan, kerana di setengah negara kanak-kanak perempuan mempunyai kekurangan ataupun had untuk mendapatkan pendidikan. Alhamdulillah, kalau kita lihat di negara kita sendiri, negara Brunei Darussalam, kita amat beruntung. Tiada perbezaan untuk penerimaan kanak-kanak lelaki dan juga perempuan. Tapi dan dalam pada itu, kalau kita tengok dalam piawaian antarabangsa, kita adalah dalam kedudukan yang baik kerana tiada perbezaan kepada kanak-kanak lelaki dan perempuan, dan juga ianya berusaha untuk memberikan akses kepada semua kanak-kanak. Jadi tidak hanya bersandar kepada latar belakang kanak-kanak yang mempunyai kemampuan, jadi kanak-kanak yang kurang berkemampuan juga mempunyai akses kepada prasekolah. Dan di peringkat SIMIO pula ada 7 keutamaan sebenarnya di dalam pendidikan, dan yang teratas sekali adalah merupakan pemedulian dan penjagaan ataupun setepatnya pemedulian dan pendidikan awal kanak-kanak. Jadi sememangnya prasekolah mempunyai satu kepentingan dan ia juga dilihat sebagai satu pelaburan dan juga kepentingan di mata negara. Kita ni tutup jurang sebenarnya di antara kanak-kanak lelaki ataupun perempuan ataupun kanak-kanak yang berkemampuan ataupun tidak. Ribuan terima kasih kami ucapkan pada Puan Serina sudi datang ke Studio 4 pada kali ini mengungsikan berkenaan dengan pindaan akta pendidikan wajib, dan mudah-mudahan penonton-penonton kita ni di luar sana pun dapat juga menerima informasi ini dengan baik dan juga kami doakan kesuksesan pindaan akta ini ke depannya, insya-Allah. Kita akan bersama lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.